bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat mendapat keilmuan, kita mendapat hidayah, kita mendapat tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian yang Allah berikan. Semoga kita duduk dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam tangisan mualaf bersama dengan Dr. HD, satu tangisan kesyukuran, tangisan pengharapan, kita memohon kepada Allah hidayah. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang yang beruntung yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah hari ini bersama kita akan nanti kita akan jemput seorang panel ataupun seorang tetamu yang seperti biasa kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah kehidupan tetamu kita, bagaimana cabaran kehidupan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga ada sebuah kisah sangat menarik, iaitu seorang sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh para malaikat. Tetapi dia bukan Hanzalah, dan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika mana kematiannya arasy Allah Subhanahu wa taala bergegar, itulah Sa'ad bin Mu'az. Insya-Allah kita akan kupaskan dan kita akan ceritakan kisah sahabat Sa'ad bin Mu'az tentang bagaimana dakwahnya di dalam Islam sebentar saja lagi. Tapi sebelum daripada itu, sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita, kita tonton teaser yang telah disediakan. Safiq, macam mana dengan keputusan peperiksaan kamu tu? Saya belum ambil lagi, Bapa. Kenapa? Yuran saya tak bayar lagi, Papa. Kejap. Nah, yuran. Pergi bayar. Baik, Papa. Terima kasih, Papa. Saya gerak sekarang, ya? Ya. Papa. Papa, Syafiq dapat 4 flat, Papa. Assalamualaikum, Syafiq. Encik Man ni. Oh, Pak Man. Waalaikumsalam. Papa mana? Fik, Pakcik harap Syafiq sabar ya. Ayah Syafiq baru saja meninggal. Papa, Syafiq dapat tawaran masuk universiti, Papa. Tahniah, Safiq. Papa bangga dengan kamu. Terima kasih, Papa. Alhamdulillah, tadi kita telah menonton satu teaser yang telah disediakan, kisah realiti daripada seorang mualaf bersama dengan kita di studio, Muhammad Syafiq Muhammad Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah, Terima kasih kerana sudi hadir ke studio TV Al Hijrah. Terima kasih juga
kerana menjemput saya. Baik, insya-Allah. Jadi boleh tak Muhammad Syafiq perkenalkan diri, latar belakang sedikit? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Rahman. Nama asal saya Darwin, anak lelaki David. Ayah saya sebelum memeluk Islam, ayah saya adalah agama Kristian dan mak saya adalah agama Hindu. Memang sebelum daripada ni ayah, keluarga semua memang kalau ayah tadi kata beragama Kristian, mak beragama Hindu. Kemudian adakah mereka masih kekal ataupun dah masuk ke dalam agama Islam? Hanya saya, mak saya dengan arwah ayah saya, dengan arwah nenek saya telah memeluk Islam. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Syafiq, tadi kita dah tengok teaser yang telah disediakan. Boleh tak cerita bagaimana awal-awal terpikat dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syafiq, kepada ayah dan kepada ibu dan nenek? Ya. Baik. Okey, saya tertarik dengan Islam adalah daripada ibu saudara saya, iaitu kakak pada arwah ayah saya, kerana mak saudara saya dia memeluk Islam pada tahun 90-an. So sebelum kita memeluk Islam tu mak saudara saya telah memeluk Islam. Okey. Dan alhamdulillah setiap kali saya sebelum saya memeluk Islam tu, setiap kali apabila saya pergi rumah mak saudara saya telah mengajar saya cara untuk baca doa makan, membaca doa sebelum tidur, cara untuk menunaikan solat 5 waktu dan lain-lain, dan berpuasa. Masya-Allah. Selepas daripada tu saya berfikir, ibu saya berfikirlah dengan Islam ni. Lepas tu pada masa itu mak saya dah memberitahu kepada arwah ayah saya, jom kita memeluk Islam. Tetapi pada masa tu ayah saya minta masa untuk berfikirlah. Dan ada sebelum ibu saudara saya meninggal, ibu saudara saya ada bagi tahu kat mak saya, iaitu memeluklah Islam sebab Islam ini adalah jalan yang lurus. Islam tu adalah indah, jalan yang benar, ya. Dan Islam tu adalah cantik, benar. Baik, masya-Allah. Lepas tu selepas mak saudara saya meninggal, selang beberapa hari itu saya nampak perubahan kepada ayah saya, arwah ayah saya. Sebab saya kebiasaannya kat Astroasis ada mereka menunjukkan azan, solat tu semua, buat cara ambil wuduk. So saya dah nampak ayah saya setiap kali dia akan buka Astroasis tu dan tengok orang azan dan menunaikan solat. Apabila saya tanya ayah saya, hairan ayah tengok ni semua, sebab ayah kan biasa tak tengok ni kan. Apabila saya tanya kepada ayah saya tu, ayah saya kata, apabila saya dengar ni, hati saya rasa tenang bila mendengar azan. Masya-Allah. Waktu tu ayah belum lagi memeluk agama Islam? Belum lagi. Tapi dia ada rasa ketenangan dalam hati ketika mana dia tengok orang solat, dia tengok orang azan, kemudian dia tengok orang berwuduk dan sebagainya. Ya, dia kata tenang dan menemang mulu rumah dia. Allahu Akbar. Dia memang time tu dia memang rasa suka sangat dengan Islam tu. Lepas tu alhamdulillah pada tahun 2013 arwah ayah saya dengan mak saya telah memeluk Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya-Allah. Itulah kehebatan sebenarnya bila kita melihat apa yang dilakukan sebenarnya di dalam ibadah kita, di dalam agama. Ketenangan itulah yang akan diberikan. Sebab ketenangan ni dia tak boleh dicari. Ketenangan ni tak boleh dibeli. Tetapi ketenangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Syafiq. Tadi kalau kita tengok dalam video teaser yang disediakan, Syafiq minta untuk beli ataupun untuk bayar yuran. Kemudian pada waktu tu ayah berikan. Kemudian minta maaf Ustaz sebut, ayah pun di video tu telah meninggal dunia, dikhabarkan oleh pakcik. Jadi apa yang sebenarnya berlaku, cabaran ketika mana masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak cabaran-cabaran yang mungkin dirasakan cabaran tu sangat besar untuk keluarga Syafiq?
Sebelum memeluk Islam tu, masa tu kita dah berfikir untuk memeluk Islam. Hanya kita yang fikir, adakah keluarga besar kita akan tinggalkan kita, mereka akan salah faham ke, sebab bukan katakan mereka agak sensitif sikit dengan agama ini. So itu yang buatkan saya rasa takut dengan sedih lah. Apabila saya setelah memeluk Islam, saya risau mereka akan tinggalkan saya. So selepas saya memeluk Islam tu, berlakulah seperti macam tu. Seperti mereka telah mengabaikan saya, mereka tinggalkan saya, mereka langsung tak bercakap dengan saya. So itu menyebabkan saya rasa sedih dengan kecewa. Tapi alhamdulillah setelah saya memeluk Islam, saya dapat tawaran membelajar di Mahat At-Tijarah. Mahat Tafiz. Mahat At-Tijarah. Saya memeluk Islam pada umur 12. Dan masa tu saya dah habis UPSR. Selepas saya nak masuk tingkatan 1 tu, saya dapat tawaran masuk ke Mahat At-Tijarah di Bukit Dam, Selayang. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tapi pada masa tu, selepas saya masuk tu, saya memang tak tahu tentang bab asas agama Islam tu. So time saya masuk ke dalam sekolah tahfiz tu, memang saya nak belajar. Saya nak belajar tentang agama Islam. Dan alhamdulillah saya telah menghafal juzuk 20. Allahu Akbar. 20 juzuk. 20 juzuk, ya. Masya-Allah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, inilah yang kita nak melahirkan sebenarnya, dai mualaf, menghafal Al-Quran, berdakwah dan boleh dalam bahasa India. Ya. Masya-Allah. Inilah yang kita nak lahirkan, nak kembangkan. Kerana keindahan Islam itu kita tak boleh merasai kita saja. Kita mesti beritahu kepada orang di luar sana supaya mereka juga mengetahui tentang hebatnya Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Baik sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, suka Ustaz kongsikan sebuah kisah sahabat Nabi yang sangat hebat, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az adalah seorang pembesar, ketua bagi suku Aus di Madinah. Sa'ad bin Mu'az ini dia bersama dengan Nabi SAW dalam beberapa peperangan, iaitu antaranya Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Pernah dinyatakan, diriwayatkan, mereka yang mendengar, orang-orang Quraisy, mereka mengatakan sekiranya dua Sa'ad masuk ke dalam agama Islam, maka Muhammad akan jadi hebat. Siapa dia? Yang pertamanya Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Maka kedua-dua sahabat ni memang betul-betul Allah jemput mereka untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kehebatan dalam Islam terserah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, apa yang menarik kisah Sa'ad bin Mu'az ini? Ketika mana Sa'ad melakukan umrah, ketika mana tidak ada siapa pun yang berani untuk melakukan tawaf, beribadah kepada Allah, Sa'ad bin Mu'az berani melakukannya tanpa ada sebarang halangan daripada mereka yang membenci Islam. Kenapa? Kerana takutkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Dan kehebatan Sa'ad bin Mu'az ketika mana masuk ke dalam Islam di tangan Mus'ab bin Umair, ketika itulah Sa'ad bin Mu'az terpegun dengan Islam atas dakwah Mus'ab bin Umair. Pada ketika itu Sa'ad bin Mu'az telah berhadapan dengan kaumnya kerana dia pembesar kaum. Maka dia mengatakan kepada kaumnya, apa tanggapan kamu kepada aku? Dia bertanya, apa tanggapan kamu kepada aku? Pada waktu itu, kaum Sa'ad bin Mu'az mengatakan, engkau adalah seorang pemimpin yang hebat dan engkau adalah penghulu kami. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, aku tidak perlukan kepada itu. Sesungguhnya ucapan kamu itu tidaklah aku menerimanya sehinggakan kamu semua masuk ke dalam Islam. Maka akhirnya kaum Sa'ad bin Mu'az, daripada laki-laki, daripada perempuan, tak kira kecil, tak kira besar, semuanya masuk ke dalam Islam hasil dakwah Sa'ad bin Mu'az. Maka pada satu hari, satu kisah yang sangat menarik kepada Sa'ad bin Mu'az, ketika mana Nabi SAW nak berhadapan dengan mereka yang nak memerangi Islam, ketika itu dalam Perang Badar, tentera Islam ketika itu, tentera Islam lebih kurang 300 orang dan tentera musyrikin 1000 orang. Pada ketika itulah
setelah Nabi SAW mendengar apa yang disebutkan oleh Abu Bakar, apa yang disebutkan oleh Umar, maka Sa'ad bin Mu'az bangun dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu, kami menyaksikan apa yang telah kamu sampaikan dengan janji, dengan ikrar, maka kami akan patuh segala arahan dan taat setia kepadamu. Oleh itu, ya Rasulullah, teruskanlah apa yang kamu mahu." Maka kata Sa'ad lagi, "Kami tetap akan bersama kamu, ya Rasulullah. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. Kalau kamu bentangkan kepada kami lautan, nescaya kami akan harungi bersama dengan kamu. Tidak ada seorang pun daripada kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok hari." Inilah ucapan yang menyebabkan kehebatan Islam terserlah. Dan pada waktu itu Nabi SAW berhadapan dengan tentera-tentera musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hebat. Dan ketika mana perang Khandaq, ketika mana Sa'ad bin Mu'az juga memberikan ucapan kepada Nabi SAW, ketika itu tentera Islam dikepung di Madinah. Pada waktu itu Sa'ad terkena panah daripada tentera musyrikin dan menyebabkan darah yang sangat banyak mengalir di tangan Sa'ad bin Mu'az. Pada ketika itu dia ditempatkan di tempat jagaan supaya dilihat apa yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az. Tiba-tiba pada satu hari selepas daripada Khandaq itu, Nabi SAW tergesa-gesa. Nabi SAW kata para sahabat, Nabi laju dalam keadaan menuju untuk berjumpa Sa'ad bin Mu'az. Pada waktu itu sahabat mengatakan sehinggakan selipar kami tercabut kerana lajunya Nabi SAW, dan kami bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah dan kenapakah engkau nak pergi tergesa-gesa untuk pergi ke Sa'ad bin Mu'az?" Maka kata Nabi SAW, "Aku bimbang," ini seperti mana yang disebutkan di dalam riwayat hadis, "Aku bimbang kita didahului oleh malaikat yang mana seperti mana malaikat memandikan jenazah Hanzalah, dan aku bimbang kita tidak sempat untuk memandikan Sa'ad bin Mu'az." Tetapi apabila Nabi SAW sampai, jenazah Sa'ad bin Mu'az telah dimandikan oleh para malaikat. Bukan itu saja, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, "Sesungguhnya hamba soleh yang meninggal ini," iaitu Sa'ad bin Mu'az, "di mana bergegarnya arasy Allah Subhanahu Wa Taala kerana serta dibukanya baginya pintu-pintu langit yang terbentang sangat luas." Itulah Sa'ad bin Mu'az. Kehebatan berdakwah di jalan Allah, semangat juangnya untuk mempertahankan Islam dan menyatakan kebenaran di hadapan kaumnya yang menyebabkan semua kaumnya masuk ke dalam agama Allah. Hebatnya mereka yang dapat mengislamkan orang sehinggakan arasy Allah bergegar, jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Inilah Sa'ad bin Mu'az. Semoga cerita ini menjadi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah, untuk melahirkan para mu'alaf untuk menjadi da'i. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Muhammad Syafiq, Ustaz nak tahu tentang ada tak perbezaan waktu ketika mana sebelum beragama Islam dan selepas beragama Islam? Mungkin ada sana perbezaan yang mungkin adatnya, kebiasaannya sebelum beragama Islam begini, kemudian bila dah masuk kita rasa lebih orang kata tenang, lebih yakin. Ada tak? Boleh cerita tak? Kongsikan dengan sahabat-sahabat kita. Boleh. Sebelum masuk Islam tu memang ikut pada adat Hindu, pergi kuil, seperti macam tu, sambut Deepawali, Thaipusam macam tu. Dan selepas memulai Islam ada juga larangan dia yang kita perlu ikut. Ada yang kita tak boleh sembah, ada yang kita adat yang Hindu kita tak boleh ikut. Seperti macam tu. Dan selain pula contoh macam datang pada hari Deepawali tu, kita bolehlah pergi ziarah keluarga kita. Kalau kita tak sambut tak apa, tapi asalkan kita ada silaturahim dengan kita dengan saudara mara kita, tidak kira agama, bangsa. Baik, itulah indahnya Islam. Walaupun perbezaan agama, tetapi Islam tidak menghalang untuk kita merapatkan tali silaturahim. Bahkan ia sebagai satu dakwah yang sangat hebat. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, satu pertubuhan untuk melahirkan
da'i mu'alaf. Kita sedang membina tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di kampung Pego Alu Gajah, yang mana menelan belanja fasa pertama 10 juta, dan alhamdulillah kami dapat mengutip sekarang ini dengan bantuan sahabat-sahabat dermawan hartawan yang budiman 4 juta, masih lagi berbaki 6 juta. Semoga kita dapat melahirkan, dapat mengeluarkan produk-produk da'i mu'alaf ini. Semoga mereka dapat berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton, kita akan membina rumah Allah di sana. Barang siapa yang membina rumah Allah seperti mana dalam hadis, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Dan kita nak, insya-Allah, kita pohon kepada Allah walaupun sedikit sumbangan kita, Allah membina mahligai dalam syurga. Dan apabila rumah kita telah disediakan dalam syurga, insya-Allah jalan untuk ke syurga dipermudahkan. Dan kita juga akan melahirkan da'i mu'alaf yang akan berkongsi pendapat, akan berdakwah di jalan Allah. Bayangkan mereka yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang sangat besar Allah sediakan kepada mereka yang boleh mengislamkan orang di luar sana. Kita juga akan mendapat sahamnya, insya-Allah. Semoga Allah merahmati, meredai, dan jangan lupa kita infakkan harta yang kita ada. Semoga kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada Muhammad Syafiq kerana sudi bersama dengan kami berkongsi, menjadi satu inspirasi kepada sahabat-sahabat di luar sana. Semoga kita tetap kekal istiqamah dalam Islam dan mati dalam Islam, dan Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah. Inilah tugas kita, inilah dakwah kita. Sebab itu tagline kita, satu agama, pelbagai bangsa. Bersama, insya-Allah bertemu lagi pada minggu hadapan dalam Tangisan Mu'alaf dengan kisah yang lebih menarik, dengan kisah sahabat lagi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan bersama dengan Dr. HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.